Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, baik. InsyaAllah tuan-tuan kita mulakan dulu pada malam ini sesi yang kedua insyaAllah dengan bacaan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين. Okay, Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama lagi dalam sesi yang kedua. Malam ni sesi yang kedua. Kita ada pertambahan ahli lah. Kan ada beberapa orang. Cuba respon siapa yang baru ataupun boleh raise hand kat sini ni. Nak tengok siapa yang baru. Kita sesi Assalamualaikum Ustaz, saya baru. baru Syarifah baru. Wardah, okey, Puan Seketul. Nama Seketul Hadiah. Jadi saya panggil Hadiah. Okey, Tuan Said pun first time. Okey, tak apa. Yang baru first time untuk sesi yang kedua ni, nanti boleh tengok recording untuk sesi yang pertama. Sebab dekat situ kita ada sedikit pengenalan dan untuk perbetulkan Fatihah yang pertama insyaAllah. Nanti link tu kita akan resend balik lah. Sebelum ni dah send, cuma mungkin baru join tak dapat link tu. Okey, jadi sebelum kita mula, untuk yang baru masuk, kita nak saya share sikit lah saya punya latar belakang secara ringkas je. Boleh baca lah dekat sini. Sekejap. Boleh baca je. Okay, nama penuh Muhammad Zahid Hafiz Muhammad Zawawi. Umur 25 tahun. Dah berkahwin. Berasal saya daripada Besut Terengganu. Kemudian sekarang ni menetap di Segambut, KL. Sekarang imam dan juga guru Quran lah. Dan latar belakang pengajian, Imtiaz Besut, Sekolah Tafiz Sains di Besut juga. Kemudian Darul Quran setahun dan ijazah di UIA Gombak dalam bidang Quran dan Sunnah. Okay, itu secara ringkas lah untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, insyaAllah, supaya kenal siapa yang nak mengajar tu kan. Okay, jadi insyaAllah tanpa kita lengahkan lagi, sebab kita sekejap je dalam satu sesi ni, 1 jam je, sampai pukul 10 lah insyaAllah. Jadi kita akan sambung lagi. Sekejap, saya stop sharing. Kita akan sambung. Sebelum ni, kelas yang lepas kita dah belajar, bukan belajar lagi lah, kita perbetulkan untuk Al-Fatihah. Kita perbetulkan Al-Fatihah. Jadi untuk hari ni insyaAllah kita akan mulakan untuk pengertian tajwid, hukum mempelajari tajwid ni secara lalu je lah, sebab kita tak nak fokus sangat. Pengertian tajwid maksudnya secara mudahnya kita memperbaiki ataupun memperelokkan bacaan kita lah. Memperelokkan bacaan kita. Kemudian hukum kita belajar tajwid ni fardu kifayah. Tetapi kita baca Al-Quran dengan bertajwid. Maksudnya dengan tajwid yang betul adalah wajib. Jadi kita belajar, maksudnya yang teori itu kan fardu kifayah, dan kita baca bertajwid itu wajib. Maksudnya kalau kita baca tu betul dah, tapi kita mungkin tak ingat nama idgham al-gunnah, idgham bila gunnah, idgham syafawi dan sebagainya, itu tak ada masalah lah, kecuali kita guru yang nak mengajar. Itu kena ingat lah. Okey. Yang penting adalah cara baca kita mengikut tajwid. Okey. Jadi itu saja secara ringkas. Kita tak nak ambil masa sangat dekat situ. Kemudian dalam tajwid ni kita ada yang namanya lahnul jali ataupun lahnul khafi. Yang pertama ni kesalahan jali, iaitu kesalahan nyata ataupun kesalahan yang besar lah. Lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi ataupun kesalahan ringan. Nak senang faham, kesalahan besar ni kesalahan yang bila kita baca tu berubah maksud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tak apa. Maaf termasuk, saya tengah drive. Tak apa. Boleh follow je. Teruskan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, kemudian kita kesalahan tersembunyi, iaitu kesalahan yang tidak sampai mengubah maksud lah. Untuk tuan-tuan perempuan mudah faham, kesalahan yang nyata, kesalahan yang besar adalah kesalahan yang bila kita baca akan merubah maksud. Kesalahan dari segi baris ataupun kesalahan dari segi tertukar huruf. Tertukar huruf, contohnya
Okey, kalau kesalahan yang kecil ni, kesalahan tersembunyi, contohnya tak cukup dengung, tak cukup panjang pendek, contohnya macam tu. Okey? Saya mute sekejap. Okey. Kita teruskan lagi. Ini untuk pengetahuan saja. Okey. Jadi kita akan masuk dalam sesi iaitu kita panggil yang pertama sekali iaitu makhraj huruf. Yang paling penting dalam kita nak betulkan tajwid, first sekali mestilah kita perbetulkan makhraj huruf. Apa maksud makhraj huruf? Siapa tahu? Tapi dah ada jawapan kat situ. Boleh komen ataupun buka mic pun tak apa. Makhraj huruf. Sebab kena faham maksud makhraj huruf tu apa. Boleh letak dekat chat ke ataupun buka mic sekejap. Kalau buka mic nanti kita tutup balik. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Ya Tuan Syed, nak jawab ke? Apa makna makhraj tu? Makhraj huruf. Tempat keluar huruf. Okey, tempat keluar huruf. Macam sama dekat sini. Tempat keluar huruf. Okey. Jadi betul lah yang maksud Tuan Syed bagi tahu tadi. Makhraj ni bermaksud tempat keluar huruf. Di mana huruf tersebut keluar. Di mana huruf hijaiyah, bata sampai ya tu keluar di mana. Sebab apa penting kita tahu? Supaya sebutan kita terhadap huruf-huruf tersebut tepat. Okey. Tepat. Contohnya za lah. Za sepatutnya keluar di hujung lidah. Kena gigi depan bahagian atas. Tapi kita baca za. Jadi salahnya di tempat makhraj, tempat keluar huruf. Jadi penting kita belajar makhraj supaya kita dapat sebut huruf tersebut dengan tepat. Kalau tak tepat, dia mungkin tertukar huruf. Bila tertukar huruf, mungkin tertukar maksud ataupun tertukar makna. Kalau dalam proses belajar kita buat kesilapan, itu dimaafkan. Tapi kalau kita buat kesalahan, kita tak belajar, itu kita dosalah. Okey. Jadi kita teruskan belajar insya-Allah. Jadi untuk makhraj huruf, tuan-tuan puan-puan mungkin boleh catatlah kalau tak ada memang tak ada nota ni kan. Boleh tulis dekat buku masing-masing ke. Okey, untuk makhraj huruf kita ada hanya 5 sahaja tempat keluar huruf. Okey, yang pertama dekat macam tengok dekat skrin ni lah. Al-halq. Yang kedua al-lisan. Yang ketiga asy-syafatain. Yang keempat al-jawf dan yang kelima al-khusyum. Okey, nanti saya pergi satu persatu. Apa maksud semua ni? Okey, al-halqu yang pertama kita tengok dekat bawah tu. Al-halqu. Ustaz tak ada sharing screen. Oh, ya ke? Ada kan? Puan Wardah. Yang lain nampak tak skrin? Saya rasa ada ni. Ada, nampak. Ada. Cuba cek. Net slow tu kadang-kadang dia tak keluar. Dah ada skrin dah ni. Okey, jadi kita pergi. Yang pertama cuba mute sekejap. Okey. Yang pertama iaitu al-halqu. Apa maksud al-halqu? Maksudnya dekat sini adalah kerongkong. Kerongkong ataupun halkum. Ya, dekat kita punya bahagian sinilah halkum ni. Okey. Dan apa je huruf yang keluar pada bahagian halkum ni? Ada 6 sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan cuba tengok dekat situ ada 6 sahaja. A, ha, ha, a, ra, kha. Itu 6 sahaja huruf yang keluar pada bahagian halkum. Cuma di bahagian halkum ni ada pembahagian dia lah. Yang keluar pada pangkal, yang keluar pada tengah, yang keluar pada hujung kerongkong. Okey. Jadi ada 6. Halkum ada 6 saja huruf yang keluar. Jadi semua huruf tu di tahap bawah ni. Dan dalam tu ada pembahagian dia lah. Nanti kita akan tengok dia punya gambar rajah dekat situ. Okey. Kita tengok pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong ni maksudnya yang paling bawah sekali lah. Yang paling bawah. Dia macam terpotong sikit. Okey. Yang paling bawah. Pangkal kerongkong bermaksud yang paling bawah dekat sini. Dia A dengan Ha. Itu paling bawah sekali. Okey, dalam kita belajar makhraj huruf, ada
satu perkara yang kita kena buat untuk kita pastikan kita punya makhraj tu betul, iaitu caranya hamzah, okey. Kemudian kita letak huruf yang kita nak test makhraj dia tu. Contoh huruf A, kita nak tengok huruf A ni kan, yang keluar pada pangkal kerongkong ni. Contohnya A. Jadi kita letak dekat sini. Kemudian kita matikan dia. Okey, jadi benda ni kita kena buat. Bila mana kita nak praktis tempat keluar huruf. Maksudnya kalau kita belajar tajuk makhraj huruf, kena buat macam ni. Okey, contoh kita sebut A. Baru rasa dia punya hamzah keluar tu. Okey, contoh. Contoh kedua, kita nak test yang ha. Ha bulat. Okey, hamzah. Letak baris. Kemudian kita letak ha yang kita nak test tu. Jadi, okey, boleh buat sendiri dekat rumah masing-masing. Pastikan dia dekat bawah ni. Dia tak bunyi kalau dah ke atas. Okey, pastikan suara dia tu suara yang dalam. Macam kita mengeluh kan. Macam tu lah. Ha yang mengeluh tu. Okey. Okey, dia ada satu lagi yang kita panggil dia syair lah. Syair untuk kita makhraj ni. Ada tak dalam ni? Ni. Cuma kalau yang ni dia akan ambil masa sikit lah. Saya just nyanyi je. Saya just bagi contoh je. Okay, untuk yang baris pertama ni. Ini latihan untuk kita sebut makhraj tu. Okey, contoh I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Okey, itu latihan untuk kita sebut huruf A. Latihan untuk kita sebut huruf A. Okey, yang kedua tu contoh. Latihan untuk kita sebut huruf Ba. Ba, Bi, Bu, Bab. Bu, Ban, Bani, Babana, Minal, Bani, Mabi, Ban, Mad, Bani, Ba. Okey. Ini latihan je lah. Tuan-tuan dan perempuan boleh screenshot ke kalau nak screenshot. Ataupun nanti saya hantar modul ni dalam grup. Senang sikit. Kalau ada yang nak print, boleh print. Saya hantar senang sikit. Okey. Okey, jadi yang ni tuan-tuan perempuan boleh gunakan nanti untuk buat latihan makhraj huruf. Cuma sekarang kita nak baca dalam kelas, tak sempat lah. Kita tak sempat nak sebut satu-satu ni. Cuma nak bagi tahunya, ini adalah latihan. Okey. Kita sambung balik yang tadi. Okey, pada bahagian al-halqu. Okey, al-halqu pada bahagian yang paling, sekejap, ada yang nak masuk ke? Okey. Okey, pada bahagian al-halqu, bahagian pangkal kerongkong, kita ada dua huruf saja, iaitu A dengan Ha. Jadi pastikan keluar dekat bawah. Ataupun A. Okey. Kena rasakan bunyi tu. Okey, kemudian kita ada di tengah kerongkong. Tengah kerongkong ni huruf Ain dan juga huruf Ha. Ha yang pedas. Ha pedas. Jadi bawah tadi A dengan Ha. Kemudian kita ada atas sikit A dengan Ha. A dengan Ha. Boleh praktis, cuba buat dekat rumah masing-masing lah. A, Ha. Okey. Kemudian yang terakhir sekali pada hujung. Hujung ni maksudnya yang nak keluar dah. Nak ke arah mulut dah. Nak ke arah yang anak tekak tu. Kita ada Ra dengan Kha. Ra, Kha. Tuan-tuan perempuan boleh cuba sendiri. Dapat rasa beza dia. Contohnya A bawah, A atas sikit, Ra dah dekat luar. Ataupun Ha, Ha, Kha.
Dapat rasa tak siapa yang dah buat dan dapat rasa benda tu? Kita dapat rasa kadang-kadang kalau pegang sini. Getaran tu. Dapat kena cuba buat. Untuk makhraj ni kita belajar kena praktis terus. Cuma dari segi konsep dia macam tu. Cuma nak puan-puan dan tuan-tuan puan-puan hati-hati bila boleh okey, puan Nora boleh. Okey, bila ha biasa yang keliru dekat sini. Dua huruf ni. A dengan a, kemudian ha dengan ha. Okey, dua grup ni kena hati-hati sikit. A dengan a. A ni di bawah, a atas sikit. Biasa akan jadi susah bila kita baca tu ain dengan a tu bersebelahan. Ain dengan a bersebelahan. Nanti kalau kita praktis dalam bacaan mungkin akan jumpalah. Mungkin akan jumpa yang susah tu. Okey. Untuk yang kita punya kelas ni, saya target kita buat setengah jam pertama ataupun 45 minit. Setengah jam lah kot. Setengah jam pertama kita belajar teori. Macam ni lah sekarang ni. Kemudian yang kedua, kita akan praktis bacaan. Itu saya ada terangkan dalam sesi yang pertama hari tu kan. Untuk yang baru masuk hari ni. Jadi lepas ni dalam pukul 9.30 ataupun lebih sikit, kita akan mula baca ayat Quran. Hari tu kita habis Al-Fatihah, kemudian kita masuk Al-Baqarah lah. Surah Al-Baqarah yang baru. Jadi saya nak minta setiap yang masuk dalam ni kita akan baca. Maksudnya kalau saya minta baca ataupun sukarela nak baca, nanti saya akan semak lah. Yang lain boleh dengar dan belajar dalam bacaan sahabat-sahabat kita yang lain. Tapi kalau yang uzur tu tak apa, boleh dengar je. Tapi lelaki jangan cakap uzur lah pula. Melainkan tak ada suara lah. Okey. Sebab kalau kita belajar saja kita tak praktis akan tak orang panggil apa? Takut tak boleh apply lah apa yang kita belajar tu. Okey. Sebab yang penting kita nak bacaan tu betul. Okey. Jadi untuk yang halkum ada 6 saja, kita dah selesai lah. Yang paling dalam, tengah dan juga atas. Yang penting 6 huruf. Dan juga huruf-huruf halkum ni berkait dengan nanti kita akan belajar hukum nun mati, iaitu ikhfa, izhar halki. Izhar halki. Kenapa nama dia halki? Sebab huruf-huruf dia semua yang keluar dekat sini. Jadi bila tanwin ataupun nun nanti bertemu dengan 6 huruf ni, dia akan jadi bacaannya bacaan izhar, iaitu bacaan jelas. Okey, itu nanti kita masuklah. Okey, kemudian kita pergi ke dalam topik yang seterusnya. Setakat ni faham tak? Ada soalan tak nak tanya sebelum kita masuk al-lisan? Kalau ada soalan boleh tanya dulu. Kalau tak ada, kita terus al-lisan. Jangan risau, nanti kita terus praktis. Kita terus praktis sahaja. Okey, tak ada. Saya rasa tak ada soalan lah. Kalau tak ada soalan, tak apa. Kita terus masuk tajuk al-lisan. Okey, al-lisan maksudnya makhraj yang keluar pada lidah. Lisan tu lidah lah. Yang keluar pada bahagian lidah. Dan yang paling banyak sekali huruf yang keluar iaitu pada bahagian lidah. Macam halkum ada 6 je. Tapi al-lisan ada banyak. Sama juga. Lisan dia ada pembahagian dia. Yang keluar pada pangkal lidah. Yang keluar, kat sini ada rasanya. Yang keluar pada pangkal lidah. Yang keluar pada pangkal lidah. Yang keluar pada tengah lidah. Kemudian ada juga yang keluar pada tepi atau sisi lidah. Dan ada juga yang keluar daripada ada lain. Yang keluar daripada hujung lidah. Okey. Jadi ada 1, 2, 3, 4 bahagian lidah. Ada yang keluar pada pangkal, maksudnya pangkal yang paling dalam sekali. Yang paling dalam sekali yang nak bertemu dengan halkum tadi tu. Halkum yang paling luar kan. Dia nak bertemu. Pangkal lidah, kita ada tengah lidah. Kemudian warna kuning itu tepi atau sisi lidah. Kita ada yang keluar pada hujung lidah. Okey.
Jadi untuk pangkal lidah, huruf apa yang keluar pada pangkal lidah, kita tengok pada, ada gambar rajah tak? Gambar rajah. Okey, kita ada gambar rajah dekat sini. Kita tengok huruf yang keluar pada pangkal lidah, iaitu huruf Qa dan huruf Kaf. Qa dan huruf Kaf. Macam kat sini lah. Qa dan Kaf. Okey, kita cuba sebut. Okey, kita nak test Qaf. Qaf. Kita matikan. Okey, pastikan dia rasa dekat pangkal lidah kena dekat bahagian lelangit tu, lelangit atas. Bukan lelangit, anak tekak. Okey. Aq. Cuba tuan-tuan puan-puan. Aq. Okey, bagi rasa yang saya dah dengar tu dah betul lah. Okey, kemudian kita ada yang keluar sedikit. Maksudnya dia nak ke arah luar sedikit, iaitu kaf. Okey, iaitu huruf kaf. Jadi bunyi ak. Okey. Cuba sebut. Pastikan beza, tuan-tuan pastikan kita punya lidah tu beza dia, rasakan beza dia. Qaf dia dalam, kaf dia keluar sedikit. Lidah tu kita keluar sedikit. Jadi dia akan lebih nipis lah berbanding huruf Qaf. Dia akan lebih nipis berbanding huruf Qaf. Okey, jadi huruf yang keluar pada pangkal lidah ada dua saja, iaitu Qaf dan juga Kaf. Bagi saya untuk dua huruf ni tak ada masalah biasanya. Biasanya untuk dua huruf ni memang tak ada masalah untuk pelajar-pelajar. Sekejap. Cuba mute dulu siapa yang buka. Nanti kalau nak sebut baru unmute balik. Takut tak dengar. Okey. Okey, baik dah. Okey, kemudian kita dah habis dua huruf yang keluar pada pangkal lidah, kemudian kita masuk seterusnya lagi yang keluar sedikit. Yang keluar sedikit tu maksudnya yang keluar di tengah-tengah lidah. Okey, apa yang keluar di tengah-tengah lidah? Cuba tuan-tuan puan-puan respon. Dah ada jawapan kat situ? Jim, okey, lagi? Shin, okey, lagi? Ya. Mana tahu tu? Pada gambar tu. Ada gambar okey. Ada gambar. Betul lah. Ada gambar. Okey, dekat sini. Jadi senang lah. Daripada modul group 1 punya ni. Oh, okey. Itu on-site ke? Ya. Modul 1 pun sama jugalah. Cuma yang tu keseluruhan. Itu secara keseluruhan. Tapi rasanya lagi senang yang keseluruhan tu. Saya cuba buka yang tu lah sekejap. Kita cuba buka yang tu supaya nampak dia punya overall punya gambaran. Lagi senang. Ni untuk yang grup 1. Grup 1 ni yang baru nak belajar. Saya belum download kot. Saya stop sharing sekejap. Okey, kita cuba habiskan makhraj yang keluar dekat lisan sebelum kita sambung untuk bacaan nanti. Sebelum kita sambung untuk bacaan. Sekejap. Tak apalah, nanti next time kot. Takut lambat. Okey. Kita sambung balik yang tadi. Makhraj lisan lagi, masih sama. Makhraj lisan.
Okey, tapi bahagian tengah iaitu ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Okey, masa sebut tu pun kita dah boleh rasa dah. Kita punya tengah lidah yang Allah Syah. kena. Ya. Okey. Tapi kalau kita nak test macam tadilah, hamzah, kemudian kita letak ja. Aj, aj. Cuba. Aj. Ha, Aj. dapat rasa tak? Tengah lidah tu kena pada lelangit. Aj. Aj. Ha, InsyaAllah. InsyaAllah, okey. Okey, baik. Yang lain pun boleh try. Aj. Okey. Kemudian kita try shin pula. Ash. Ash. Sama juga dekat tengah. Tengah lidah kena lelangit atas. Okey, kemudian kita cuba ya. Ai. 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 Okey. Jadi 3 huruf ni yang keluar pada tengah lidah. Tengah lidah. Dan bagi saya untuk 3 huruf ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah kebiasaannya. Cuma dalam praktikal kita baca Quran nanti mungkin akan ada kekeliruan antara sya dengan sa nanti. Ada setengah orang lah, tak semua. Tapi ada setengah orang tu dia tertukar. Contoh dia baca patutnya wasakharasyam. Dia baca wasakharasyam. Sin tu dah jadi sya. Okey, nanti kita tengok dekat bacaan insya-Allah. Okey, kita terus lagi kepada yang keluar. Tengok turutan dia hujung di tepi dulu, di tepi lidah. Di tepi lidah iaitu kita ada satu je huruf. Tuan-tuan dan puan, kita ada satu sahaja huruf yang keluar di sisi lidah, iaitu huruf dad. Huruf dad. Okey, dad. Okey, kita cuba tengok dia punya penerangan sikit. Ada tak? Okey, tepi atau sisi lidah dirapatkan pada gigi geraham atas. Okey, gigi geraham atas bahagian dalam. Maksudnya sisi lidah kiri ataupun kanan ikut keselesaan masing-masing. Mungkin ada yang selesa kanan, boleh kenakan bahagian kanan lidah kepada gigi atas. Gigi atas yang belakang tu, gigi geraham tu bahagian atas belakang. Bagi touch ke sisi tu. Okey, kita cuba. Sama ada kiri ataupun kanan, tak kisah. Mana-mana yang tuan-tuan puan selesa, okey? Okey, cuba. Al. Pastikan. Okey, siapa yang kiri, siapa yang kanan? Cuba tulis dekat bawah. Cuba tulis dekat apa ni? Chat ni. Siapa kiri, siapa kanan? Satu lagi praktis untuk yang mungkin susah nak sebut huruf dot ni. Okey, satu cara training ataupun kaedah untuk kita berlatih sebut iaitu kita kenakan gigi lidah tu. Sekejap. Okey, kenakan bahagian lidah tepi tu, kita gigit sedikit. Gigit sikit. Lidah kiri ataupun kanan. Kita gigit sikit. Tapi jangan gigit kuat-kuat ya. Jangan gigit kuat-kuat. Awas, jangan gigit kuat-kuat sebab nanti berdarah kan, nanti claim insurans kat saya ke. Saya tak buat. Cuma nak praktis. Okey, nak praktis tu cuba kepit. Kalau gigit tu macam bunyi kuat pula. Kepit. Kepit kita punya lidah tu sama ada sisi kiri ataupun kanan ataupun kiri dengan gigi gerham. Lebih mudah insya-Allah. Itu cara dia lah. Kanan, Puan Nadiah kanan. Okey. Okey. Boleh praktis masing-masing. Cuma teknik dia macam tadi. Kepitkan kita punya sisi lidah tu. Sebab kalau ada yang susah nak sebut, dia akan bunyi macam da. Ad. Huruf da. Da bukan dekat sisi. Da dekat hujung lidah. Okey. Jadi praktis dia macam yang saya sebut tadi lah. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Ikut turutan dia, hujung lidah ke langit depan. Okey, dekat sini. Nun,
ra dan juga lam. Nun, ra dan lam. Dia punya tempat keluar huruf tu samalah lebih kurang. Tapi dia dah masuk kategori hujung lidah. Kalau tadi pangkal lidah ko kaf, tengah lidah ja sya ya, tepi lidah dad, kemudian kita ada hujung lidah. Hujung lidah ni yang pertama ro, boleh cuba. Ar. Pastikan hujung lidah tu yang tadi dia dah tunjuk gambar rajah ni kan. Ar. Rasakan hujung lidah tu kena. Kemudian depan dia sikit atau lebih kurang sama je tempat. An. Boleh cuba. Okey, kemudian lebih kurang juga tempat yang sama. Okey, bagus. Pastikan hujung lidah terangkat. Hujung lidah terangkat kena ke lelangit. Kalau tak terangkat tu tak tepatlah maksudnya. Okey. Jadi untuk yang hujung lidah bahagian lelangit atas tu dah selesai. Kemudian kita tengok pula yang seterusnya iaitu huruf ta, da dan juga huruf to. Ta, da dengan to. Okey, ada dekat sini. Kita boleh tengoklah. Hujung lidah kita pangkal di depan bahagian atas. Dekat gusi tu, dekat gusi. Jadi dekat situ huruf apa yang keluar? Huruf ta, boleh sebut. At. Hujung lidah kena dekat gusi dalam tu. Okey, ad. Okey, yang kedua da, ad. Dapat rasa Dapat rasa? Dapat. Okey, kemudian to. To pun sama juga. Hujung lidah kena dekat gusi atas tu, belah dalam. Out. Okey. Okey, selesai untuk hujung lidah kena dekat bahagian gigi, bukan gigi, dekat gusi atas. Okey, kemudian kita tengok seterusnya pada sa, za dengan za. Okey, sa, za dengan za. Hujung lidah kena pada di sini ada ni. Hujung lidah kena pada hujung gigi depan bahagian atas. Maksudnya kalau kita zoom, nampaklah kita punya lidah ni. Za. Okey, cuba sebut huruf za. Za. Az tu Ustaz. Boleh. Saya tak nak az, jadi saya nak za saja. Keluar tak lidah? Keluar. Okey, pastikan keluar. Sebab apa? Sebab kalau kita sebelum ni mungkin ada yang tak pernah belajar, ni first time belajar gambar rajah macam ni. Za ni kalau tak belajar, lidah duduk dalam. Lidah tu dekat dalam. Za dia tak keluar. Jadi tempat keluar dia tu kurang tepat lah. Jadi kalau kita dah belajar ni, kita tahu tempat keluar dia adalah di gigi atas, gigi depan bahagian atas tu kena keluar sama macam za, sa, vo. Okey, bagus, betul tu. Okey, pastikan keluar sedikit. Kita sebut huruf za. Biasanya huruf ta, za tak ada masalah lah. Kita sekali sebut, kita sekali bagi tahu pun insya-Allah boleh sebut. Cuma za kena bagi perhatian sikit sebab dia agak susah. Kerana apa? Kerana pangkal lidah kita tu terangkat. Va. Jadi kena biasa tolak lidah keluar untuk huruf za. Kat sini perhatian dia huruf za lah. Okey, kemudian kita laju macam tu je sikit. Okey. Kemudian huruf yang keluar pada hujung lidah juga tapi kena pada bahagian gigi bawah. Gigi bawah tapi bahagian dalam lah. Kalau keluar tu memang tak boleh. Bahagian dalam. Bawah. Gigi bawah. Hujung lidah kena gigi bawah. Ada 3 huruf juga. Sa. Sa.
Sa. Okey, dekat sini. Sini ada ni. Sa. So. Sa, Sa. sa, So. so, za. Za. Ya. Okey, kalau Zo. nak praktis, tuan-tuan puan-puan kena pastikan lidah tu tak terangkat. Dia duduk kat bawah ni. Sa. Sentuh dulu. Sentuh bawah tu. Baru sebut. Sa. Sa. Okey. Staykan lidah ni. Lepas tu za. Sa. Okey, kemudian letak dulu. Za. So. Oh. Pastikan lidah kita tu tak bergerak. Maintain dekat bawah. Dia maintain dekat bawah. Okey, barulah dia keluar pada tempat yang sepatutnya. Kalau kita tak maintain, dia mungkin akan terangkat. Contohnya, so, dia dah terangkat dah tu. So, dia kurang tepat. Jadi, maintain dia kat bawah. Hujung lidah tu, maintainkan dia kat bawah bila kita sebut tu. Sa, za, so. Okey, tapi so dengan zo tadi, kenapa dia tebal? Sebab kita punya pangkal lidah tu terangkat. Yang tu dia akan efek ataupun yang tu akan belajar dalam sifat huruf. Sifat huruf ni advance sikit lah. Cuma nak bagi tahu sod dengan zo tu tebal. Cuma dekat bahagian bawah yang tadilah sa, za, so. Tiga-tiga huruf ni pun kena banyakkan praktis juga. Cara nak praktis tadi lidah tu akan maintain kat bawah. Okey. Alhamdulillah selesai untuk makhraj al-lisan dan juga al-halqu. Dua tempat dah kita cover hari ni. Yang paling banyak sekali dekat lisan lah. Jadi dekat lisan ni kena banyak praktis. Terutama sekali saya bagi tahu huruf apa yang kena banyak praktis? Huruf dha. Okey, macam mana nak praktis tadi? Kepit sikit. Sisi kanan ataupun kiri. Kemudian yang kena praktis lagi huruf dha. Okey. Kemudian yang kena praktis juga lagi huruf so. Ini antara huruf-huruf yang famous lah. Pelajar-pelajar yang baru-baru belajar tak tepat lagi. Okey. Ada juga yang za, sa, yang susah nak sebut za, sa tu. Tapi kebanyakan yang ni lah. Terutama sekali huruf dot. Terutama sekali. Ni hot stuff orang panggil. Huruf dot paling banyak. Jadi praktis. Okey. Okey, kita stop dulu untuk belajar yang teori ni sehingga al-lisan. Jadi kita akan ada lagi 3 tempat. Yang lain ni ringkas saja. Asyafatain, al-jawf, al-khayshum. Asyafatain tu bibir atas, bibir bawah yang mana keluar kan dekat situ. Al-jawf tu rongga. Kemudian khayshum dekat hidung. Yang ni sikit. Nanti insya-Allah kita boleh habis yang akan datang lah. Okey, jadi kita stop dulu share screen yang ini. Kita akan masuk ke dalam Quran. Kalau siapa-siapa ada Quran boleh buka lah untuk tanda sendiri. Tapi untuk semakan kita akan tengok dekat skrin. Saya share yang baru. Al-Mushaf Al-Madinah. Okey. Okay. So kita sambung. Hari tu kita dah selesai buat semakan Al-Fatihah. Siapa yang ada hari tu. Cuma yang tak ada tak apa. Boleh tengok balik. Sebab kita ada explain lah beberapa tempat yang kebiasaannya antara kita buat kesilapan. Sebab penting kan Al-Fatihah ni yang selalu kita baca. Wajib dalam solat kan. Kalau tak betul, kita tak belajar, maka tak sah solat. Okay, nanti boleh tengok video yang kelas pertama. Boleh semak Al-Fatihah masing-masing. Jadi kita sambung sini Okey, surah Al-Baqarah. Okey, macam mana kita nak buat untuk sesi yang kedua ni? Boleh tak saya nak minta one by one lah, seorang-seorang baca setiap ayat tu. Maksudnya contoh kita ada Tuan Said. Tuan Said baca contohnya
ayat 1. Tapi janganlah ayat 1 tu jangan baca satu je, baca satu lagi. Ayat 1 tu pendek sangat. Okey, daripada bacaan Tuan Syed, saya akan bagi tahulah apa yang kita perlu perbaiki. Dan sahabat-sahabat lain boleh semak juga. Sebab mungkin bacaan kalau kita baca sendiri pun sama macam Tuan Syed contohnya lah. Okey. Okey, boleh Tuan Syed dulu? Ayat 1 dengan 2 Ustaz ya. Ayat 1 dan 2 sahaja dulu. Sahabat lain boleh tengok dan catatlah kalau ada ni. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekali lagi lah Ustaz. Boleh sekali lagi. Berhenti dekat la raiba fihi dulu, tak apa. Nafas tu bagi cantik. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey, bagus. Okey. Yang kedua ni dah okey. Sebab yang tadi pertama tadi, kalau pertama tadi dekat mana? Dekat sini. Dekat huruf da ni. Dia jadi hudol, jadi macam tu. Jadi berhenti dulu dekat sini. Hudal. Okey. Jadi kalau ada tanda macam ni, pilihlah. Kalau nak berhenti tu, pilih salah satu. Sama ada nak berhenti dekat sini ataupun sini. Okey. Tak boleh berhenti dekat dua-dua. Pilih salah satu je. Okey, terima kasih Tuan Syed. Okey, kemudian siapa? Volunteer lah. Ada satu, kalau dua-dua tu berhenti boleh ke? Sambung je. Terus je. Kalau kita nak berhenti, pilih salah satu. Kalau tak, sambung je. Cuma tadi, macam nafas tak apa cantik, ulang balik tadi. Okey. Siapa lagi? Sama Puan Nadia. Saya. Okey, boleh. Baca ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, Puan Nadiah ke Nadirah? Nadiah ya? Terus ini Nadirah. Okey, sebab saya share screen dia jadi tak nampak dekat sini. Okey, dekat sini kena jelaskan sikit lagi. Ingat tak yang makhraj tadi tu, dia lagi dalam. Wa yuqimunas salah. Okey, lagi dalam. Okey, cuba lagi sekali. wa yuqimunas salah. Okey. Mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, baik. Terima kasih Puan Nadira. Okey, seterusnya siapa nak try? Saya. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tak cukup nafas tu kan. Berhenti dekat ilaik dulu, tak apa. Ulang balik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika Okey. wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, dah okey. Cuma saya nak Puan Nadiah lebih hati-hati dekat kha bila berbaris di bawah ni. Jelaskan dia punya bunyi makhraj tu, iaitu khi. Kena buka sikit. Khi baru lebih jelas. Wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, cuba ambil balik. Wa ma unzila. Wa ma unzila min qablika wa bil. Bukan dengung. Puan Nadiah, macam tadi dah okey dah, dengung. Cukup. 2 harakat. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Okey. Cuma masih kurang jelas lagi, tapi praktis dekat sini.
Itu biasa je. Kalau kha baris atas, biasanya tak ada masalah. Tapi bila kha berbaris dekat bawah, kita kena hati-hati sikit bila baca. Okey, terima kasih Puan Nadia. Seterusnya siapa nak baca? Saya Ustaz. Okey, Puan Fuziah boleh? Tak dengar sangat. Puan Fuziah, cuba dekatkan sikit dengan mic tu. Mic laptop ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, dekat sini Puan Fuziah kena cukupkan ni dua harakat ni. Mim yang bersalju dua harakat. Sekali. Ulaika ala hudam min rabbihim. Tak cukup lagi tu. Fuziah. Cukup. Dia hudam untuk mulut rapat. Hudam mir. Dua harakat dengar. Okey. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, sini kelas lagi. Muflihun. Muflihun. Okey. Kemudian ha pun kita kena hati-hati sikit. Bagi jelas pedas tu. Tadi kita belajar tu ha dekat tempat kerokong tu. Muflihun. Okey, cuma nak bagi tahu tips. Okey, tips untuk sebut huruf ha. Mungkin boleh catatlah kalau siapa nak catat. Untuk huruf ha nak bagi pedas, senyum. Bila kita sebut tak kisah dia baris depan ke, baris bawah ke, baris atas, kita kena senyum. Contohnya muflihun. Dia senyum sekejap je. Muflihun. Hun. Dia senyum dulu baru sebut baris depan tu. Hun. Baru mudah untuk kita keluarkan angin pedas tu. Humul muflihun. Senyum baru muncung. Sebab huruf ha ni atas senang. Baris depan dan baris bawah tu lebih sukar sedikit. Jadi hati-hatilah macam huruf kha tadi baris bawah yang sukar sikit. Okey. Jadi teknik dia senyum mulut. Senyumkan baru kita ikut dia punya baris tu. Okey, terima kasih Puan Fuziah. Lagi siapa lagi nak teruskan lagi ayat yang ke-6. Innal ladzi. Puan Rosmawati. Okey, boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, dekat sini ni cukupkan sikit lagi dengung. Puan Rosmawati. Am lam tunzir. Ulang balik. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, cuma dekat sini tadi ada bunyi macam dengung sikit. Puan Rosmawati, hati-hati sikit sebab dekat sini kita bukan dengung ni. Kalau kita belajar tu izhar halki. Okey, sawa'un alaihim. Okey, tak apa, nanti boleh semak balik insya-Allah. Okey, seterusnya siapa lagi nak baca ayat yang ke-7? Siapa? Saya Ustaz. Okey, Puan Wardah boleh? Wardah. Khatamallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Okey, alhamdulillah bagus
Puan Wardah ni mungkin dah master sikit Ada belajar ke? Ada belajar sebelum ni Puan Wardah? Alhamdulillah Ustaz. Okey. Sebab baca tu okey dah, alhamdulillah. Okey, siapa lagi yang belum baca? Boleh cuba ayat 8 seterusnya. Siapa lagi yang belum? Puan Rohani boleh ke? Puan Rohani. Saya baca yang ada nama dekat sini. Tak pasti nama betul ke tak. Puan Rohani boleh baca ke ataupun tak boleh? Ataupun siapa-siapa? Rasa Puan Nora belum. Siapa ni? Puan Hardiah belum siapa tu? Ada lagi tak yang nak baca? Nak semak-semak bacaan? Tak apa, dalam sesi kita semak bacaan ni, yang paling penting kita simpan tepi dulu malu tu kan. Contoh kalau kita dengar sahabat-sahabat kita baca lancar, tak apa. Sebab hari yang pertama, sesi pertama kan kita dah bagi motivasi untuk yang baca merangkak-rangkak ataupun perlahan-perlahan kan. Dia ada ganjaran istimewa, iaitu ganjaran yang kedua tu. Ganjaran dia kepayahan dia nak baca tu. Itu keistimewaan. Jadi yang baca sangkut-sangkut tu tak ada masalah. Yang penting kita belajar. Okey. Ada lagi tak? Saya cuba. Siapa tu? Puan Sharifah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim. Sharifah. Ayat 8 ni, ayat 8. Yang mana? Yang ni Ustaz yang waminan lah. waminan nasi. Tak apa. Waminan nasi may yaqulu. Okey. Okey, boleh cuba pendek-pendek boleh pendek-pendek pun tak apa. Boleh berhenti, cuma lam ni matikan kalau nak berhenti lah. Okey, may yaqul. Saya cuba mati. Waminan nasi may yaqul. Okey. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Okey, boleh berhenti je. Wa ma hum bimu'minin. Okey, bagus dah. Cantik. Cuma dekat sini Puan Sharifah dengan sahabat-sahabat kita lain cuba perhatikan kalau mim bertemu ba, kalau kita belajar namanya ikhfa syafawi. Cuma cara baca dia, kita tutup mulut rapat, bibir atas, bibir bawah, touch. Maksudnya sentuh, tutup, tapi tak payah tekan, just tutup saja dan dengung 2 harakat. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Okey, cuba sekali lagi Puan Sharifah, wa ma hum tu. Wa ma hum bimu'minin. Dia lembut je lah. Betul, lembut saja. Dia sentuh saja. Yang kedua tadi dah cantik dah. Yang pertama tadi dia ada bunyi regangan sedikit. Okey. Okey, terima kasih Puan Sharifah. Ada lagi? Ayat 9. Kita dah sikit lagi nak habis dah ni. Saya Ustaz. Siapa tu? Puan Nora. Okey, boleh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yukhdi'un Okey, ila anfusahum wa ma yash'urun. Laju sangat Puan Nora. Berhenti dulu dekat sini Sekali lagi berhenti dekat sini dulu. Okey, cuba yukhadi'u. Okay. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, Puan Nora dekat sini dekat sini Hamzah ni. Macam kita belajar tadi, Hamzah dia mesti keluar dekat bawah sikit. Kalau tadi Puan Nora sebut wallazina, dia macam ain dah atas sedikit. Jadi kena dalam lagi suara tu. Yukhadi'una Allah wallazina amanu.
Okey, cara dia. Cara Puan Nora nak pastikan di bawah, cuba praktis walladzina kepala tu macam ke bawah sikit. Supaya dia Okay. okey, cuba sekali lagi. Yukhadi'u يخادعون الله والذين آمنوا. okey, belum. Cuba baca walladzina okey, cuba Puan Nora sebut dulu. Bawah. Yang tu. Okey, jangan kalau tu dah naik ain. Okey, cuba ambil daripada walladzina amanu. والذين آمنوا. Okey, macam tu Puan Nora. Jadi hati-hati. Untuk Puan Nora kena bezakan ain dengan macam yang kita dah sebut tadi pada awal makhraj tadi. Ain dengan a dia bawah lagi. Praktis suara besar sikit. Okey. Okey, terima kasih Puan. Kat situ je. Ada lagi tak yang lain? Sama. Puan sekejap. Puan Hardiah. Okey, Puan Hardiah silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun wazadahumullah marada. Okey, Puan Hardiah cuba berhenti dulu dekat sini. Ambil sikit-sikit, ambil 3 ataupun 2 perkataan pun okey. Okey, sekali lagi. Fi qulubihim. Kalau ini tak matikan macam mana Ustaz? Fi qulubihim marad macam tu je. Fi qulubihim marad. Okey, fi tu Puan Hardiah kena 2 harakat ni. Dia ada ya, cuma dia tak ada titik dekat sini ni. 2 harakat Fi qulubihim marad. Macam tu. Fi qulubihim marad. Okey, cantik. Okey, fazadahumullah marada. Okey, tak apa. Okey, terus walahum azabun alim. Dekat sini sama juga macam Puan Nora tadi. Hati-hati ya. Bukan Kalau yang Puan Syarifah, Puan Hadiah baca tadi azabun alim. Lagi dalam. Walahum azabun alim. Okey, sekali lagi. Okey. Walahum azabun alim. Ada ain lagi tu. Okay, sebut dulu. Alim. Yang tu. Okey, cuba lagi sekali. Walahum azabun alim. Okey, cantik. Okey, hati-hati dekat hamzah. Okey, terus bima kanu yakhzibun. Okey, dekat kaf kita dah praktis tadi makhraj dia pangkal lidah kena dekat lelangit depan sikit pada huruf qaf tadi. Yak. Okey, kalau kita nak eja macam ni. Y-A-K. Yak. Yakzibun. Cuba. Yakzibun. Macam tu. Okey, lagi sekali. Bima kanu yakzibun. Okey, boleh. Puan Hadiah. Okey, pastikan kaf tu. Kaf tu dekat situlah. Cuma kalau susah sangat, kadang-kadang kita tak tergambar dekat mana keluar dia. Tulis dia punya cara ejaan dia tu. Macam saya tulis tu Y-A-K. Yak. Okey, selesai. Ada lagi tak? Saya rasa macam semua dah baca. Puan Noni dah baca ke tadi? Ataupun tak boleh baca? Belum baca. Boleh baca tak? Boleh. Okey, auzubillah. Terus baca je ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض Okey. قالوا إنما نحن مصلحون. Okey, hati-hati Puan Puan Noni Ada Ya. double nun ni. Satu je Ha? bacanya. Satu je nun. Nahnu muslihun. Okey. Ambil sekali yang bawah dulu. قالوا إنما نحن مصلحون. Okey. Okey, satu lagi dekat awal tadi ni wa idza sebab ni macam dia tak jelas baris atas za. Puan Noni sebut wa idza za tu dia macam baris tengah-tengah antara atas dengan bawah. Kita tak nak macam tu. Nak baris atas bunyi wa idza dia bunyi A belakang. Okey, cuba lagi sekali. Wa idza qi وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. Okey, boleh? Okey Puan Noni, itu saja tadi wa idza, hati-hati bagi bunyi wa idza, kemudian nahnu tu ada satu je tadi. Okey. Terima kasih. Puan Noni terima kasih. Lagi ada lagi tak? Puan Rohani. Puan Rohani belum dah baca ke belum tadi? Ataupun tak boleh baca? Puan Nadia semua dah rasanya. Saya rasa semua dah baca ni kat sini. Assalamualaikum Ustaz. Boleh. Silakan. Okey, yang ayat nombor 8 saya baca tadi tu kan. Okey. Yang hum tu. Okey. Wa ma hum, yang dia macam bibir dia tak rapat tekan sangat kan. Apa beza dengan nombor 8 tu, yang nombor 10 tu ada azabun alimun. Yang ni. Apa beza dia? Dia sama je ke, huruf dia sama je ke? Okey. Macam ni? Okey, bagus soalan. Jadi apa beza? Okey, sahabat-sahabat lain boleh tengok. Ya, saya warna lain lah nampak sikit. Yang di sini dengan yang di sini. Okey, dari segi hukum dia beza. Kalau yang atas ayat 8 tu adalah ikhfa syafawi. Yang 10 tu kita panggil ikhfa. 8 tu cara baca dia rapat di atas, di bawah rapat. Jangan ada regangan pun. Wa ma hum bimu'minin. Itu untuk yang ayat 8. Ayat 10 yang bawah ni ada dua cara ataupun dua pendapat lah. Dua pendapat. Sama ada kita nak baca rapat macam tadi. Yang nombor 8 tadi, bibir atas, bibir bawah rapat. Ataupun kita ada regangan sedikit antara bibir atas, bibir bawah. Ada dua pendapat. Cuma kalau tanya saya secara peribadi, saya pilih pendapat yang rapat. Alimum bima. Bacaan iklab yang rapat. Alimum bima. Tak ada regangan pun. Maka siapa-siapa sahabat-sahabat kita, tuan-tuan puan-puan yang pilih pendapat iklab tu, yang nombor 10 tu baca rapat bibir atas, bibir bawah, maka bacaan dia sama dengan bacaan yang nombor 8. Okey. Kalau yang pilih pendapat yang ada regangan sedikit, alimun, ada sikit je regangan. Alimun bima. Maka dia lainlah dengan yang nombor 8. Macam tu. Jelas tak Puan Hadiah yang tanya tadi? Puan Syarifah. Oh, satu tu ikhfa syafawi, satu tu iklab lah. Iklab, betul. Oh, pada mim atas tu maksudnya hukum dia iklab lah. Betul. Ini tanda untuk iklab. Kalau tak ada tu ikhfa syafawi lah. Betul. Kalau tak ada, maksudnya ikhfa syafawi. Okey, terima kasih. Okey, cuma yang pentingnya cara baca tadilah. Cara baca tu kena clear. Yang nombor 8 tu ikhfa tu sebab dia hukum di bawah hukum mim mati. Kalau yang iklab di bawah hukum nun mati. Okey. Kalau yang perbezaan ni, kalau tuan-tuan puan-puan biasa join sesi live, sebab setiap pagi insya-Allah kalau tak ada apa-apa, kita akan live dekat TikTok. Kan pukul 9 tu saya biasa sentuh bab ni. Iklab dengan ikhfa ni. Kalau ada yang tanya ke ataupun saya terlintas bagi tahu, kita akan boleh join insya-Allah setiap hari pukul 9 pagi kalau tak ada apa-apalah dekat TikTok. Okey, ada lagi tak yang nak baca? Kalau ikut dah habis dah ni. Puan Rohani nak baca ke tu? Ya, problem. Okey, tak apa Puan Rohani. Tak tahu lah macam nak baca. Macam mana? Ada nak masuk.
Anak, Tengah masuk. boleh baca ala. Ayat ke-12 tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Okey, yang lain cantik dah. Cuma dekat sini Puan Rohani. Yash'u tu pendek. La yash'urun. Ambil walakin. La yash Ambil belakang walakin la yash'urun. Okey, baik. Terima kasih Puan Rohani. Okey dah, yang lain okey dah. Cuma yang tadi je. Jaga mad. Hukum mad kat situ, bukan hukum mad. Okey. Saya rasa semua dah habis baca. Alhamdulillah. Semua dah dapat semak sedikit sebanyak. Boleh tahulah yang mana kena fokuskan ikut masing-masing. Yang seperti mana yang dibagi tahu tadi. Kalau cantik lagi, boleh catatlah untuk sendiri punya catatan untuk lepas ni. Jadi insyaAllah kita sambung untuk sesi yang ketiga nanti. Macam biasa, kita belajar dulu tajwid teori. Kemudian kita akan baca macam tadilah. Okey. Baca macam tadi. Kita sambung ayat yang seterusnya nanti. Ayat yang ke-13. Okay, ni kita berhenti ayat 12. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan. Kita dah terlebih waktu sebenarnya. 11 minit dah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kelas sesi yang kedua hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi sesi yang ketiga untuk hari Selasa. Kita sesi yang ketiga nanti insya-Allah hari Selasa. Saya harap yang ada malam ni boleh join lagi kelas yang akan datang. Supaya kita tak miss. Sebenarnya kalau yang baru first time join hari ni ataupun nanti ada emergency dan sebagainya, boleh tengok recording lah. InsyaAllah saya usahakan untuk upload recording tu. Okey, untuk malam ni. Okey, itu saja. Ada soalan? Okey. Boleh minta nak dengarkan Ustaz baca sikit je nombor 9 tu yang Yuho sampai Amanu je. 9 awal pangkal tu. Ayat nombor 9. Ya. Okey, boleh sekejap saya balik. Okey, ayat nombor 9 ni. Yukhadi'u tu. Auzubillah. Sampai Amanu je lah. Okey. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, habis. Okey, puan Syed. Sedap sangat tu, sedap sangat tu. Allah. Dengar tadi Ustaz sebut Ain tu, tu. Okey. Yang tu praktis insya-Allah boleh. Yang penting bezakan je Ain dengan Hamzah, dah cukup. Bezakan antara Ain dengan Hamzah, itu pun dah cukup insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, ada tuan Michael. Michael nanti boleh tengok recording. Sebab kita baru habis. Tapi boleh tengok recording, insyaAllah nanti boleh join sesi yang ketiga hari Selasa insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Terima kasih Ustaz dan semua. Okay, siapa nak belajar yang setiap hari pukul 9 tau. Pukul 9 dekat TikTok. Pukul 9. Apa soalan pun boleh tanya dekat situ lah insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa. Boleh cuba baca ke Ustaz. Yang itu saya baca. Ada juga yang request untuk semak waktu tu, kita akan semaklah 1 ataupun 2 ayat. Sebab sesi tu kita baca ayat per ayat, kemudian kita baca terjemahan ayat, kemudian kita terangkan sedikit sebanyak tentang tajwid lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Banyak-banyak Ustaz. Sama.